Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Apa khabar? Saya Sheila. Bertemu kita dalam rancangan Kembara Daniel. Bagaimana kita bercerita, belajarlah caranya. Intonasi dan sebutan betul, gunalah bahasa sesuai. Sebutan mesti betul dan jelas. Beginilah cara menyampaikan cerita agar mudah pendengar memahami, jadi menarik dan seronok. Kali ini kita akan belajar mengenai kemahiran bercerita dan membuat laporan. Kawan-kawan faham tak apakah maksud bercerita dan membuat laporan? Bercerita dan membuat laporan adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Bercerita ialah kemahiran menyampaikan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul atau menceritakan cerita yang didengar atau dituntun dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala membuat laporan pula ialah memberikan laporan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Baiklah, untuk mengetahui kemahiran bercerita dan membuat laporan, jom kita bersama-sama Daniel. Hai kawan-kawan, saya Daniel. Kawan-kawan apa khabar? Sehat? Bagus. Hari ini saya berkelah bersama Kak Mia dan kawan-kawan saya, Steven, Janet dan Linggam. Tempat ni cantik. Air sungainya jernih dan sejuk. Di sini juga banyak batu. Kawasan ni dikelilingi oleh hutan. Ada banyak burung di sini. Jomlah ikut saya mandi. Hai kawan-kawan. Hai Daniel. Hai Daniel. Jomlah, cepat duduk. Sini. Kamu pergi ke mana tadi, Daniel? Puas kakak cari. Daniel pergi jalan-jalan tengok pokok-pokok dan burung di sebelah sana. Banyak burung di atas pokok. Betul tu Kak Mia. Tadi saya pun nampak burung berterbangan di sana. Kak Mia, semasa Daniel jalan di tepi kolam tadi, Daniel nampak banyak sangat ikan kecil berenang-renang di sebelah batu. Tadi saya pula pergi ke kawasan air terjun. Saya lihat ada banyak pokok bunga. Banyak rama-rama dan juga kumang sedang mengisap madu. Wah, semuanya ada cerita menarik yang boleh dikongsi bersama. Steven, kamulah pula cerita pengalaman kamu berkelah di tepi laut minggu lalu. Tentu seronok. Kami pun ingin tahu. Hai Kak Mia. Hai Daniel. Hai Linggam. Hai Janet. Cepat sini. Cepatlah. Sini. Kamu berdua pergi ke mana tadi? Jalan-jalan. Wah. Pergi deh. Pada hari Minggu yang lalu, saya dan keluarga saya pergi berkelah di tepi laut. Emak menyediakan banyak makanan seperti nasi, capati, kuih karipap, kuah tembikai dan air sirap. Wah, banyaknya makanan yang kamu bawa, Steven. Pukul berapakah kamu tolak? Kami bertolak pada pukul 7.30 pagi. Kami menaiki kereta ke sana. Sepanjang jalan, kami melalui kawasan kampung, kawasan berbukit, ladang bergetah dan ladang kelapa sawit. Seronok saya dapat melihat kerbau di sawah. Steven, ada tak kamu catatkan pengalaman kamu di buku nota? Ada. Saya sentiasa membawa buku nota ini bila saya pergi berjalan-jalan.
Buku nota ini penting. Kita boleh mencatat banyak pengalaman yang menarik apabila kita pergi berjalan-jalan. Senanglah bila saya nak buat kerja sekolah karangan bila cikgu suruh nanti. Pukul berapa kamu sampai ke tepi pantai? Kami sampai pada pukul 10 pagi. Cuaca sangat baik. Saya lihat orang ramai sedang berkelah. Kami sekeluarga pun duduk di bawah pohon yang rindang. Mak dan kakak saya sedang menghidangkan makanan. Saya dan ayah saya pergi berjalan-jalan di tepi pantai. Saya lihat ramai orang sedang memandi-manda. Saya mengutip banyak batu karang dan kulit siput. Wah, tentu seronok kan dapat bermain-main di tepi pantai. Nanti Kak Mia pun hendak mengajak keluarga Kak Mia berkelah di tepi pantai. Ya, dalam segmen tadi kita sudah mendengar Daniel dan Steven bercerita tentang pengalaman mereka. Pandai sungguh mereka bercerita. Menarik kan? Steven telah bercerita tentang pengalamannya pergi berkelah di tepi pantai bersama-sama anggota keluarganya. 1. Pada minggu lalu, saya pergi berkelah bersama-sama keluarga ke tepi laut. 2. Mak saya menyediakan banyak makanan seperti nasi, capati, kari ayam, kuih kari pap, buah tembikai dan air sirap. 3. Kami bertolak pada pukul 7.30 pagi. 4. Kami menaiki kereta ke sana. 5. Sepanjang jalan, kami melalui kawasan kampung, kawasan berbukit bukau, ladang getah dan kelapa sawit. Daniel, semalam saya nampak awak membaca buku cerita. Buku cerita apa yang awak baca? Oh, itu buku cerita tentang sang kancil dengan sang buaya. Ceritanya mengisahkan sang kancil yang berbadan kecil tetapi ia cerdik. Sang kancil berbadan kecil dapat mengalahkan sang buaya yang besar dan ganas. Tak sangka ya, sang kancil yang kecil itu pun dapat mengalahkan sang buaya yang besar. Daniel, ceritalah lagi. Daniel, ceritalah. Baiklah, ceritanya begini. Pada suatu hari, sang kancil kehausan. Sang kancil berjalan-jalan di tepi sungai. Sang kancil hendak minum air di sungai itu. Sedang sang kancil minum air, tiba-tiba sang buaya menggigit kaki sang kancil. Sang kancil terkejut, tetapi sang kancil tidak panik. Sang kancil berfikir bagaimana nak lepaskan dirinya daripada menjadi makanan sang buaya. Lalu sang kancil mencari akal. Sang kancil pun memberitahu sang buaya bahawa yang digigitnya tu bukanlah kaki sang kancil, tetapi sebatang kayu. Sang buaya percaya dengan kata-kata sang kancil tu, lalu melepaskan gigitannya. Sang kancil pun melompat ke atas tebing dan ketawa. Ha 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 ha. Sang kancil berjaya melepaskan dirinya daripada sang buaya. Wah, pandai sungguh sang kancil tu ya. Daripada cerita tadi, kita mendapat pengajaran supaya kita sentiasa berfikir dan menggunakan akal ketika ditimpa kesusahan. Orang yang selalu berfikir adalah orang yang bijak. Terima kasih Daniel, menarik cerita kamu. Sama-sama. Daniel pula telah menceritakan kisah sang kancil dan sang buaya daripada buku cerita yang telah dibacanya kepada kita. Macam mana kawan-kawan? Seronok tak cerita Daniel tadi? Pandai betul Daniel bercerita dengan gaya, sebutan dan intonasi yang betul. Daniel juga telah menggunakan susunan ayat yang betul semasa bercerita. Menarik kan?
Sebagai contoh, mari kita lihat dialog yang digunakan oleh Daniel ketika bercerita tadi. 1. Pada suatu hari, sang kancil kehausan. 2. Sang kancil berjalan-jalan di tepi sungai. 3. Sang kancil hendak minum air di sungai itu. 4. Sedang sang kancil asyik minum air, tiba-tiba sang buaya menggigit kakinya. 5. Sang kancil terkejut, tetapi sang kancil terus memikirkan cara hendak melepaskan dirinya daripada gigitan sang buaya. 6. Sang kancil memberitahu sang buaya bahawa yang digigitnya itu bukanlah kakinya, tetapi sebatang kayu. 7. Sang buaya percaya dengan kata-kata sang kancil, lalu melepaskan kaki sang kancil. 8. Sang kancil pun terus melompat ke atas tebing sambil ketawa kerana telah berjaya memperdaya sang buaya. Ya murid-murid, kemahiran bercerita dan melapor mestilah menggunakan ayat yang betul. Selain itu, kita juga mesti menggunakan sebutan dan intonasi yang betul apabila bercerita. Dengan ini, orang yang mendengarnya juga akan lebih mudah memahami dan berasa seronok dengan cerita kita. Daniel, sekarang awak pulalah cerita tentang pengalaman awak. Ya, saya pun ada pengalaman menarik yang ingin saya kongsikan dengan kawan-kawan. Pada minggu yang lalu, saya dan Kak Mia pergi ke pasar malam pada jam 7.30 malam. Pasar malam tu terletak berhampiran dengan rumah kami. Jadi kami jalan kaki je lah pergi ke sana. Suasana di pasar malam tu sungguh meriah. Dan lampu berwarna-warni dipasang di setiap gerai. Di pasar malam tu juga ada ramai orang, macam-macam barang ada kat sana. Ada yang menjual ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, alatan dapur, permainan, makanan dan minuman. Suasana di pasar malam tu sangat bising. Peniaga berlumba-lumba mencari pelanggan untuk membeli barangan mereka. Pembeli tawar-menawar harga barang yang ingin mereka beli. Dan ada juga peniaga yang menawarkan potongan harga rendah kepada pembeli. Daniel, apa yang kamu beli di pasar malam tu? Saya beli kuih apam balik, kari pap dan jagung rebus. Saya juga beli sebuah buku cerita. Kak Mia, pula beli apa? Di pasar malam tu, Kak Mia beli sehelai kain tudung, sebilah gunting dan sebuku benang. Apa yang berlaku lagi di pasar malam itu, Daniel? Kawan-kawan nak tahu, pada malam tu satu kejadian telah berlaku. Kejadian apa tu, Daniel? Semasa Kak Mia sedang sibuk membeli tudung, tiba-tiba saya terdengar seorang perempuan tua menjerit meminta tolong. Saya pun menoleh ke arah suara tersebut. Saya lihat orang ramai sedang mengejar seorang pemuda. Pemuda itu telah meragut beg tangan perempuan tua tu. Suasana di pasar malam tu menjadi kelam kabut. Selepas tu, apa yang berlaku? Akhirnya pemuda tu telah berjaya ditangkap dan diserahkan ke balai polis. Kesian nenek tu. Nasib baik orang ramai sedia memberi bantuan. Terima kasih Daniel dan Kak Mia kerana sudi berkongsi cerita di pasar malam. Ya kawan-kawan, dalam segmen tadi kita sudah mendengar Kak Mia dan Daniel bercerita tentang pengalaman mereka pergi ke pasar malam. Menarik cerita mereka kan? Daniel telah berkongsi cerita dengan kita berdasarkan situasi sebenar di pasar malam. Kita dapati Daniel telah menggunakan bahasa yang betul dan mudah difahami. Sebagai contoh, mari kita lihat ayat yang digunakan oleh Daniel dan Kak Mia sekali lagi. 1. Pada minggu lalu, saya dan Kak Mia telah pergi ke pasar malam. 2.
Kami pergi pada pukul 7.30 malam. 3. Pasar malam itu letaknya berhampiran dengan rumah kami, jadi kami berjalan kaki sahaja ke sana. 4. Suasana di pasar malam itu sungguh meriah. 5. Banyak lampu berwarna-warni dipasang di setiap gerai. 6. Di pasar malam itu juga ada banyak orang. 7. Bermacam-macam barang ada di sana. 8. Ada yang menjual ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, alatan dapur, permainan, makanan dan minuman. Satu, semasa Kak Mia sedang sibuk membeli kain tudung, tiba-tiba saya terdengar seorang perempuan tua menjerit meminta tolong. 2. Saya pun menoleh ke arah suara tersebut dan saya lihat orang ramai sedang mengejar seorang pemuda. 3. Pemuda itu telah meragut beg tangan perempuan tua tersebut. 4. Keadaan di pasar malam menjadi kelam kabut. 5. Akhirnya pemuda itu telah dapat ditangkap dan diserahkan ke balai polis. Murid-murid, kemahiran bercerita sangat penting. Sekiranya kita ingin bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu yang berlaku, kita hendaklah bercerita dengan menggunakan bahasa yang betul dan mudah difahami. Jika murid-murid dapat menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan bahasa yang betul, cerita berikut akan lebih mudah difahami dan disampaikan kepada pendengar. Mulai sekarang, kamu bolehlah berlatih bercerita dan menyampaikan cerita kamu itu dengan gaya, intonasi dan ayat yang betul kepada rakan-rakan yang lain. Kak Mia, kami nak buat satu laporan tentang lawatan. Kak Mia pernah tak buat laporan sebegini? Oh, pernah. Dulu Kak Mia mengikuti satu lawatan ke Muzium Negara bersama Cikgu Saiful. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu laporan tentang pengalaman ketika melawat ke Muzium Negara. Apakah yang Kak Mia laporkan di dalam lawatan ke Muzium Negara tu? Cikgu Saiful meminta Kak Mia menulis satu laporan yang lengkap. Kami bertolak ke Muzium Negara pada pukul 9 pagi. Kami menaiki bas yang disewa khas. Kami pergi seramai 40 orang dan 3 orang guru pengiring. Lebih kurang pukul 11 pagi, kami sampai di Muzium Negara. Kami telah disambut oleh pegawai daripada Muzium Negara. Siapakah yang telah menyambut rombongan Kak Mia tu? Rombongan kami telah disambut oleh pegawai Muzium Negara. Kami telah diberikan maklumat tentang bahan-bahan pameran yang terdapat di Muzium Negara. Kami dibawa melawat ke balai pameran. Di situ, Kak Mia lihat pameran mengenai kehidupan dan cara hidup masyarakat pada zaman batu. Seperti peralatan memburu binatang, pakaian dan cara kehidupan mereka di dalam gua. Apa lagi yang Kak Mia tulis dalam laporan Kak Mia tu? Kak Mia juga menulis laporan tentang adat resam pelbagai kaum di Malaysia seperti majlis perkahwinan, kematian, perayaan agama dan pantang larang masyarakat di negara kita. Kak Mia berasa gembira kerana dapat melihat pameran hidupan laut seperti ikan paus, ikan jerung, penyu, dugong, tapak Sulaiman dan ikan pari. Wah, banyaknya pengalaman yang Kak Mia dapat di sana. Saya percaya, tentu Kak Mia akan dapat laporan yang menarik dan cikgu akan memberi markah yang tertinggi. Kak Mia tak beli cenderamata ke? Oh, baru Kak Mia teringat.
Kak Mia ada membeli beberapa keping postcard dan rantai kunci sebagai kenang-kenangan. Sebelum balik, kami sempat bergambar di hadapan pintu gerbang Muzium Negara dan Kak Mia berasa seronok dan tidak dapat melupakan kenangan melawat ke Muzium Negara. Terima kasih Kak Mia kerana menceritakan laporan tentang lawatan ke Muzium Negara. Saya pun berasa seronok dan ingin melawat ke Muzium Negara satu hari nanti. Kawan-kawan, dalam segmen tadi kita sudah mendengar Kak Mia melaporkan pengalamannya melawat ke Muzium Negara. Membuat laporan adalah salah satu cara bercerita. Kemahiran ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain. Murid-murid, pernahkah murid-murid menulis laporan? Jika belum pernah, laporan dibentang berdasarkan catatan yang ditulis di dalam buku nota. Catatan pengalaman ini penting sebagai panduan. Pada masa ini, ramai yang telah menulis perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian di dalam diary. Ianya penting untuk merekodkan aktiviti kita setiap hari. Oleh itu, apabila kita ingin melaporkan sesuatu perkara kepada orang lain, kita hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat supaya laporan itu mudah difahami. Wah, nampaknya semua orang sudah bercerita tentang pengalaman masing-masing. Pengalaman tu bolehlah kita kongsikan dengan orang lain atau dicatat dalam buku nota. Kak Mia, cepatlah. Perut saya dah bunyi dah ni. Nanti lepas makan, boleh kita mandi sungai. Kamu ni Steven, kalau pasal makan memang nombor 1. Memang tak lupa. Ya kawan-kawan, demikianlah pelajaran kita tentang kemahiran bercerita dan kemahiran membuat laporan untuk hari ini. Diharap kawan-kawan telah mendapat pengajaran daripada kisah minggu ini ya. Oleh itu, apabila kita ingin bercerita atau melaporkan sesuatu perkara, kita mestilah bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. Dengan cara ini, barulah cerita kita menarik dan mudah difahami oleh orang lain. Sebelum berpisah, silalah jawab soalan-soalan ini. 1. Apakah maksud bercerita? 2. Apakah maksud bercerita dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul? 3. Mengapakah kita mesti menggunakan bahasa yang betul apabila bercerita? 4. Bagaimanakah cara untuk menceritakan pengalaman kamu ketika melawat ke sesuatu tempat? 5. Nyatakan kepentingan buku nota dalam kemahiran bercerita dan membuat laporan. Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar dan rajin-rajinlah membaca. Jumpa lagi. Kita bercerita, belajarlah caranya. Intonasi dan sebutan betul. Gunalah bahasa sesuai. Sebutan mesti betul dan jelas. Beginilah cara menyampaikan